satu cara macam mana bank buat duit adalah dengan duit Aizat. Aizat contoh ada savings RM5,000. Contoh lah kan. Ada RM5,000. Bank akan pakai duit Aizat a certain portion. Sebab takkanlah hari ni Aizat deposit RM5,000, esok Aizat nak pakai dah RM5,000 tu, tak juga kan. Kalau ia pun nak pakai, bank boleh je lah tarik daripada orang lain kan. Tapi so contoh Aizat deposit RM5,000 ada dalam akaun Aizat. So bank akan guna duit tu untuk lend out loans. Alright, welcome back guys to episode 17 of Apa Dia Podcast. Bersama saya Dishan dan juga saya Aizat. Dishan, mungkin tempat kita tak payah cakap sebab memang masih tempat yang sama. Dan untuk penonton pendengar kita, mungkin tempat ni akan menjadi tempat yang kita akan menjadikan sebagai markas. Permanent studio. Markas tu nampak politik sangat. Oh iya ke? Okay, saya kena tone down sikit lah. Okay, kita punya permanent studio buat masa ini. So until the next time we change the place, inilah tempat kita, iaitu di Kolej Kediaman Tun Syed Zahiruddin. Yes. So sebelum tu, jangan lupa like, subscribe, share lah dekat kawan-kawan. Dan penat pun buat ni. Ya tu. Balik kerja. Kesian ni Shan. Baru nak keluar kerja. Patutnya ni untuk ni lah. Just starting kan. Nak bagi light-light sikit. Bagi warm up. Dishan sepatutnya datang untuk rakaman kita pada 8.30. Dia ini cerita dia lah. Tak tahulah betul ke tak. Tapi 8.20 dia cakap dia dah tutup PC. Okay, time to go back, kata dia. Lepas tu bos dia tahan. Nak buat cakap can you review this for me dan sebagainya. Jadi Dishan akhirnya datang pada 9.20. Dan dengan datang penat-penat tapi masih datang lagi. Jadi untuk Dishan, demi Dishan, tolong like, share, follow dan subscribe. Dan juga demi Aizat yang menunggu. Demi saya juga. Alright. Okay, so Dishan, apa dia yang kita nak bincang untuk episod 17 ni? Okay, untuk episod ni macam kita janjikan kepada penonton kita, kita akan buat satu episod khas tentang financial literacy. Tapi sebelum pergi kat situ Zat, ada satu berita sensasi yang attract saya lah untuk minggu ni. Yang mana satu? Kita dah jadi macam portal berita mingguan. Cuma berita yang kita dapat pada hari ni, kita akan post pada minggu depan. Jadi kadang-kadang betul lah. Kalau saya tengok soundbite, ada yang kata tiba. Kenapa post sekarang? Kita rakam minggu lepas, waktu tu tengah hangat. Betul. So saya rasa kita kena letak tarikh bila kita rakam. Oh betul lah kan. Timestamp. Okay, so Dishan, apakah berita yang hangat pada minggu ini? Kuning tak? Kuning. Bukan payung kuning. Payung kuning? Bukan payung kuning. Jangan. Ramai yang akan kena nanti. Bukan. Okay, yang mana? Tentang bersih. Oh. Yang ada baca berita tu Zat? Ada. Okay, mungkin boleh share. Kenapa awak tak baca? Awak baca headline je. Headline je. Okay, jadi apa yang telah berlaku adalah Bersih telah mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan sekiranya tidak ada janji reformasi yang telah dijanjikan berlaku dan mereka akan turun ke jalanan. They will go down the streets and rally. Ironik ni Zat. Ya, apa ironi dia? Bersih akan turun ke jalanan untuk lawan parti jalanan. Bersih akan turun ke jalanan untuk menurunkan parti yang telah mereka naikkan. Dia tak cakap dia nak turunkan. Well, that is the message lah Dishan. That is the message that jangan cakap dia naikkan. Orang Bersih marah. Maaf. Dia tak ada political affiliation. Tak ada. Tapi waktu rally Bersih tu, semua orang pembangkang waktu tu. Tak tahu. Saya tak pergi. Tak pergi. Saya pun tak pergi. Mak ayah marah. So untuk next ni agak-agak Aizat pergi tak? Saya tak tahu lagi. Tapi Dishan tadi awak cakap awak nak pergi kan? Mungkin lah. Nak tengok. Oh, nak tengok. Dari luar, outsider. Saya pakai baju warna hitam. Oh, sekali ada rally yang lain warna hitam. SB. Okay. So jadi
coming back to the topic Dishan, bersih. Selain daripada kenyataan itu, ada juga berita yang menyatakan bahawa mereka waktu mereka membuat satu perjumpaan, ada beberapa anggota polis telah duduk ataupun telah berada di situ, dan this is clear. Memang mereka kata, kalau kita tanya pihak polis, mereka kata sebagai satu langkah berjaga-jaga. Tapi we all know what it is. Dia duduk situ join meeting ke tak? Tak. Oh tak. Duduk dekat kaki lima. Jadi we all know what it is, Dishan. It is police intimidation. Yeah. Kita tahu polis intimidasi oleh pihak polis. Dan siapa menteri yang menjaga polis? Tak tahu. Tak sebut. Dan itu merupakan satu irony dan juga satu macam kacang lupakan kulit lah dalam kes ni, Dishan. Dan kita mungkin tak ada sangat kita nak bercerita, tapi ini adalah satu perkara yang kita akan tengok perkembangan dia, dan bila dia nak buat tu tak tahu lagi kan, Dishan. Dia kata kemungkinan lepas tahun baru Cina lah. Okay, after Shining Kuala and then baru kita turun. Yeah. Undur. Okay tak? Okay, I mean I just want to go back pasal intimidasi polis tu kan. Benda ni bukannya benda baru. Benda ni selalu jadi. Daripada kerajaan sebelum ni, and even kerajaan sekarang pun jadi juga. And sekecil-kecil aktivis mahasiswa pun kena tau Zat. Kalau saya boleh kongsi sikit, dulu time student plan ke ataupun berjumpa untuk turun ke jalanan untuk buat sesuatu rally ke apa ke, polis akan datang tak? Tak tahulah dari mana dia dapat maklumat. Dia baca WhatsApp kot, dari dalam WhatsApp group. Oh, ada spy. Dia dalam group tu. Oh, dalam group sini. Oh, bahaya. Ada orang salah add. Okay. Dia akan datang juga Zat. Akan datang macam buat kacau. So benda ni bukan benda baru. And it's quite sad lah nak tengok parti reformasi pun mengamalkan benda sama. Dan again, kita pernah cakap pasal ni, Dishan, tetapi antara rombakan kabinet yang kita harapkan adalah rombakan kabinet dalam Kementerian Dalam Negeri. Sebab waktu itu kita pun dah telah mengatakan bahawa Kementerian Dalam Negeri memerlukan seseorang yang lebih progresif. Menteri yang sedia ada kelihatan dan melihat daripada track record beliau sepanjang 1 tahun ni, dia lebih old school. Then we cannot have that. We need someone that is tegas, yang progresif, supaya dia boleh melakukan reform-reform. Sebab banyak reform yang diminta oleh bukan sahaja Bersih tapi oleh kita rakyat biasa adalah reform yang berkenaan dengan kementerian beliau. Contohnya macam immigration, JPN, betul, polis, semua bawah beliau. So now katakanlah kalau Bersih rally ni jadi, then the first person ataupun the first finger that must be pointed at adalah Kementerian Dalam Negeri. And kita akan tengok macam mana perkembangan ni. I think that just a suggestion lah. Maybe we can discuss this offline as well. Mungkin kita boleh turun untuk buat liputan untuk kita punya viewers. Macam mana tu? Macam Syarif Hamdan pergi Indon. Menarik. Menarik ni. Yeah. I think we can discuss this further. Yeah. Tapi sekali kena panggil dengan FRU kan. Tu baru style kan. Oh, style Baru dapat lawan tetap. Lawan. Okay. So that's it untuk Bersih. We don't want to talk about it too long. Jadi just stay tune lah kalau kita buat apa-apa. Let's stay tune. Dan sekiranya Bersih sedang menghukum ataupun akan menghukum kerajaan kerana tidak menepati janjinya, tapi dekat peringkat kita akan menepati janji kita kerana kita telah cakap yang kita akan bercakap tentang financial literacy, which we will now talk about. So we are better than the government. Alright. No comment. Jadi Dishan, financial literacy, topik ni besar. Kita boleh bercakap 2-3 jam pun boleh sebenarnya kalau kita buat deep dive. Tetapi let's not go terlalu dalam. Let's go into the basic supaya rakan-rakan kita yang mungkin baru nak mulakan hidup seperti kita, bukan kita nak kata kita terlalu advance, tidak. Tetapi apa knowledge yang kita ada, kita share. Kita kongsi. And kalau korang ada additional knowledge, drop it on the comments. Jadi Dishan,
sebelum kita pergi kepada investment ataupun pelaburan-pelaburan yang ada, mungkin kita boleh cakap tentang sedikit fundamental lah Dishan. Contohnya tentang kalau apabila kita dapat duit ataupun apabila kita dapat gaji, kebiasaannya ada juga yang cash out untuk simpan dekat bawah katil ke apa ke, mungkin ada, kita tak tahu. Tetapi kebanyakan akan masukkan ke dalam bank, Betul. i.e. savings account, bank account simpanan. Dishan, dalam erti kata lain ataupun apakah bank simpanan ataupun akaun simpanan ni Dishan? Okay, akaun simpanan ni satu platform yang semua bank institusi kewangan yang berlesen, iaitu bank lah, bank-bank di Malaysia provide kepada pengguna untuk simpan duit secara secure tanpa perlu memegangnya sebagai tunai. Sebab kita tahu gaji contohlah gaji Aizat 3,000 contoh kan. 3,000. Takkanlah Aizat nak ambil cash 3,000, pegang. Lepas tu pergi mana-mana nak bawa cash, sebab tinggal kat rumah takut kena rompak. Bawa pergi mana kena rompak juga. Betul. So for security purpose, I think that's one of the reason kenapa kita ada savings bank. And another thing, savings bank, macam kita tahu bank banyaknya disecure oleh PIDM. And PIDM punya insurance lah. Kira PIDM ni insurance kepada bank-bank yang ada lah. So kalau orang selalu kata diluluskan oleh BNM, Bank Negara Malaysia regulate punya bank and insured by PIDM, maksudnya the bank yang kita boleh trust lah. Okay. So savings account selalunya untuk tempat kita park duit. And kita boleh keluarkan pada bila-bila masa, tapi dia ada had dia, macam withdrawal per day boleh berapa. Saya tak berapa ingat amount dia berapa, tapi dia ada limit dia. Itu tak salah saya kita yang kena tentukan. Kalau dari ATM dia ada limit dia. ATM dia ada, tetapi kalau daripada contoh transfer ke apa, kita boleh tentukan lah. Yang saya masukkan cash withdrawal. Okay. Cash withdrawal dia ada limit. So kalau nak lebih daripada limit tu, kena pergi ke bank lah. Bank physical, and then kena mohon and then baru dia akan keluarkan. Okay. So function savings account kat situ. And orang selalu salah faham satu benda pasal savings account ni Zat. Orang ingatkan letak kat savings account tu maksudnya dia invest. Dia tak salah. Dia tak salah, tapi salah. Okay, kenapa Dishan? Kenapa yang membuatkan dia salah dan tak salah tu? Okay, so satu cara macam mana bank buat duit adalah dengan duit Aizat. Aizat contoh ada savings 5,000 contoh lah kan. Ada 5,000. Bank akan pakai duit Aizat a certain portion, sebab takkanlah hari ni Aizat deposit 5,000, esok Aizat nak pakai dah 5,000 tu, tak juga kan. Kalau ia pun nak pakai, bank boleh je lah tarik daripada orang lain kan. Tapi so contoh Aizat deposit 5,000 ada dalam akaun Aizat. So bank akan guna duit tu untuk lend out loans, iaitu pinjaman-pinjaman. Tak kisahlah pinjaman kereta ke, pinjaman rumah, personal loans. Sekarang ada banyak-banyak loan kan. So those kind of things bank akan bagi. And that, if you know, agak-agak berapa interest rate untuk loans ni? Loan sekarang Just estimate lah. 3%? 3 to 5 lah. I mean depending on what type of loan jugalah. Betul. Kalau kereta dalam 3 lebih, rumah dalam 4 lebih, and then kalau personal loan dah 5-6 macam tu lah. Can go up to 7 juga. So bila bank bagi Aizat, contoh Aizat ada 5,000 dalam akaun tu, and then saya nak pakai 5,000, saya nak minta loan 5,000. So bank akan ambil Aizat punya 5,000, bagi kat saya 5,000 tapi dengan interest rate of 5% contoh. So saya kena bayar, tak tahulah how's my commitment to the bank. Contoh 5%, so saya kena bayar bunga setiap bulan apa semua. So bank is making 5% on top of your money, interest. Dia punya keuntungan dia. And you are getting return juga. Sebab tu macam Aizat cakap tadi, dia tak salah kalau dia kata itu investment account, tapi Aizat akan dapat 0 berapa? 2, 0 sen lah. Tak sampai 1.0 pun. You don't even get return of 1% from whatever you're putting in your savings account. Padahal bank guna duit Aizat, bagi kat saya, they are making like 4 to 5
to 6%. Betul. And Dishan mungkin mungkin kalau orang kata okay lah bank, ini saya just assume lah. Okay. Mungkin ada orang kata okay lah bank buat profit, tapi saya buat profit sikit pun tak apalah kan. Tetapi let me tell you kenapa ini adalah satu masalah. Sebab pada setiap tahun apa yang akan berlaku, sama ada kita sedar atau tidak sedar, adalah kadar inflasi. Kadar inflasi pada setiap tahun ini anggaran, tetapi kebiasaan ini anggaran yang telah dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi di luar sana, bahawa setiap tahun kadar inflasi akan naik sebanyak 2.5%. 2.5%. Apa yang maksud kadar inflasi ini adalah, katakanlah misalnya kata awak nak beli donat, mungkin ini benda semua kita rasa. Dulu waktu 2010 nak beli donat 2 ketul mungkin RM1. Tetapi sekarang dalam 2024 kita nak beli donat 2 ketul tu RM2. Itu adalah kadar inflasi yang telah berlaku sepanjang tempoh 10 tahun tu. Maksud di sini, katakanlah kalau setiap tahun awak letak duit awak dalam savings account 0.2, 0.5 return, tetapi setiap tahun kadar inflasi adalah 2.5, maksudnya duit awak tidak cukup untuk mengatasi kadar inflasi. So basically every year, setiap tahun, orang-orang yang letak duit dia di dalam savings account is losing value in their money. Yeah. That is the reality of things. Ya, yeah, betul. And lagi satu Zat, just pasal kadar inflasi tu. Alamak. Oh. Okay. Sila. Okay. So Zat, pasal kadar inflasi tu kan, just want to touch a bit about it. Kalau selalunya orang akan buat comparison lah. Oh, 10 tahun lepas ke 20 tahun lepas beli nasi lemak 50 sen, 20 sen. Tapi sekarang dah RM2, RM3. So, benda tu, it's not something that you can do a direct comparison. 10-20 tahun lepas, memanglah for that particular economy situation, dia 20 sen ke 50 sen. Tapi sekarang RM2 ke RM3. So, kalau nak kata, nak compare, kenapa dulu boleh 20 sen, 50 sen, sekarang RM2, RM3? Gaji dulu berapa? So, are you willing to survive with gaji tu? Gaji yang dulu, sekarang. So, whenever people are making the comparison, yang inflasi dulu, harga rendah, sekarang harga tinggi, that's not how it's supposed to be. Sebab, no matter what, setiap tahun, kalau tak setiap tahun pun, as time goes, harga barang akan naik. So, sebab tu, kita nak bincang pasal investment, how we can retain the cash value. Ya. Okay. Good intro, Dishan. Jadi, kalau dekat dalam kita punya savings account, kalau kita, okay lah, sebelum kita pergi ke ni, ke investment ataupun pelaburan yang ada, saya just nak point out dekat sini irony dia. Nama akaun simpanan adalah akaun simpanan, tetapi at the end of the day is not a good place for you to simpan duit kat situ, which is irony kat situ. I would not agree with you on that. Okay. Sebab for me, I would say it is a savings account. Maksudnya that's where you put your emergency fund, emergency cash. Not your extra money. No, your extra money you invest dekat tempat lain. So, it is an savings account but it's not an investment account. So, emergency fund letak kat situ. Okay. Saya punya pendapat pula adalah bila awak save duit ni, maksudnya awak nak simpan untuk jangka masa panjang. No. Jadi, bila awak save, jangka masa awak nak letak duit yang awak nak guna untuk jangka masa panjang dalam akaun tu, rugilah. Betul. Sangat rugi. Sangat-sangat rugi. So, Dishan, dengan apa yang kita telah kata sebentar tadi, jadi dekat mana kita nak park duit kita, Dishan, yang Saham. sepatutnya? Saham Tak adalah. Salah satunya. Okay. Tapi Zat, before that, maybe kita nak kita nak bagi disclaimer lah. Kita bukannya pakar apa-apa bidang financial. Kita tak ada lesen apa-apa. Kita orang kongsi ni atas pengalaman dan juga pengetahuan peribadi saja. So kalau korang rasa apa-apa yang kita orang cakap ni salah,
don't follow it, and apa-apa kita orang cakap ni bukannya korang kena ikut 100%, do your own research first. Betul. Dan kita pun ada kita punya guru-guru internet kita. Contoh macam Dishan selalu dengar Financial Faiz. Financial Faiz. Saya banyak dengar Millennial Finance dan juga Mr. Money. Mr. Money. Dan dekat situlah mana kita belajar. Jadi apa yang kita cuba buat ni adalah untuk kumpulkan maklumat-maklumat yang kita ada, yang kita sendiri praktikkan, berkongsi pada pendengar dan penonton kita. Semoga dia bermanfaat. Tetapi jika penonton dan pendengar kita rasa benda tu salah, if you want to do it in a different manner, boleh, tak ada masalah. Do, at the end of the day, duit itu adalah duit awak, bukan duit kami. Jadi do with it as what you want it to be. At your own risk. Ya, betul. Talking about risk, Dishan, risiko. Dalam pelaburan ni, dia sinonim dengan perkataan risiko. Sebab apa? Bila kita melabur duit, kita kena faham kita punya risiko toleransi. Dan setiap jenis portfolio saham pelaburan, dia ada different risk yang akan datang. Maybe that is how we tell our audience, iaitu daripada segi low risk atau risiko rendah kepada risiko sederhana dan juga risiko tinggi. Apakah yang ada di dalam setiap kategori ini? So let us start dengan risiko rendah, Dishan. Risiko paling rendah, Azad. Yang paling secure lah yang saya boleh cakap adalah bank savings account. Walaupun it's not an investment account, tapi somehow you get a small return if you are really paling konservatif lah dari segi your financial, your savings account. And ASB. Okay. Sebab ASB, pembelian setiap unit tu nilainya RM1. Tak kisahlah apa jadi pun, dia akan tetap RM1. Jatuh macam mana pun, you akan tetap dapat harga RM1. So it's still very safe dah, ASB, for ni lah, untuk Bumiputra. What else? Itu je lah kot yang paling safe lah yang saya rasa. Okay. Do we have something else? We do. Saya merasakan bahawa in terms of risiko rendah, macam Dishan cakap, savings account, tetapi juga dalam masa yang sama, okay, let's start with apa yang dimasukkan dengan risiko. Apa yang dimasukkan dengan risiko rendah, risiko tinggi dan juga risiko sederhana ni adalah apabila awak letak RM1, sejauh mana duit tu boleh naik dan juga sejauh mana duit tu boleh turun. Bila risiko rendah, dia punya opportunity duit untuk katakanlah awak parking RM1 di dalam unit yang rendah, risiko rendah, nak naik kepada RM1.20, paling boleh dia naik pun RM1.20. Tetapi kalau dia jatuh pun dia jatuh RM90. Itu adalah risiko rendah. Maksudnya low risk is low gain tapi low loss. Low loss, ya. Lebih kurang. Lepas tu kalau medium risk, medium lah. Kalau high risk, high reward, ikut spread dia. High loss. Dia macam tu. Itu yang dimasukkan dengan risk. Berbalik semula kepada risiko rendah, Dishan, apa yang saya boleh fikirkan on top of my head adalah yang pertama macam cakap savings account. Yang kedua bagi saya fixed deposit juga. Fixed deposit adalah satu alat ataupun satu model yang disediakan oleh banyak bank dekat luar sana. Selain untuk pengetahuan semua, selain daripada parking duit dekat bank dalam savings account, anda juga boleh parking duit anda dalam fixed deposit. Betul. Di mana dia punya return dia ataupun dia punya interest dia depend dengan bank. Betul. Dia juga depend pada package yang disediakan oleh bank. Tetapi kebiasaannya adalah 2% ke 3%. Dia low risk, tapi untuk duit tu hilang value adalah sangat-sangat susah sebab dia dengan bank. Betul. Okay, itu yang pertama. Tetapi dalam masa yang sama juga fixed deposit yang semua kena faham adalah dia ada lockdown period dia. Maksudnya dia tak liquid. Dia tak boleh quit. Dalam jangka masa mungkin dalam beberapa bulan awak tak boleh keluarkan duit. Maksudnya dalam 20 bulan beberapa bulan tu duit awak tak liquid langsung. Yes. Tak boleh keluarkan. Kalau keluarkan dia macam ada penalti berapa charge dia macam tu. Dan sebab kenapa mereka buat sebegini adalah duit itu adalah untuk investment. Jadi apabila awak selalu keluarkan duit, maksudnya macam mana bank nak invest duit awak tu? Ini adalah kes sama seperti KWSP lah. Exactly. Bila banyak sangat keluar duit, it will become a problem lah kepada investment, daya kuasa satu pihak tu untuk menggunakan duit tu sebagai investment money. Itu adalah fixed deposit. Yang seterusnya saya boleh fikirkan adalah fixed price unit trust.
fixed price unit trust ni dia ada sentuh sedikit sebentar tadi, iaitu apa-apa unit trust yang harga dia adalah tetap. Dan selalunya fixed price unit trust ni adalah dia diberikan ataupun disediakan oleh badan-badan agensi yang ada kaitan dengan kerajaan, GLC. Contoh seperti yang Dishan cakap adalah ASB. ASB disediakan oleh PNB. Perbadanan Nasional Pemodelan Nasional Berhad. Permodelan Nasional Berhad. Itu PNB. Lepas tu kita juga ada seperti do you KWSP is tetap juga also, right? I would say it's medium risk. Okay. So you have your ASB, and also dalam ASB tu dia ada dua. Dia ada Amanah Saham Bumi Putra dan juga ASN. Untuk orang-orang yang ASM untuk orang-orang yang bukan Bumi Putra. Jadi dekat situ ada untuk fixed price unit trust. Tetapi dalam masa yang sama juga kita ada juga option-option yang lain di bawah ni yang saya boleh fikirkan on top of my head, seperti tabung haji dan sebagainya. Jadi ini adalah antara platform-platform yang kita boleh gunakan di mana kita duit tu value risk dia kurang tapi return dia pun ada. Sebab pada akhir hujung dia misi kita adalah dua. Yang pertama adalah to make investment, yang kedua adalah to not lose value. Jadi untuk low risk ni adalah the second option, the second mission, iaitu to ensure your money does not lose value. Yes. So itu adalah untuk low risk, Dishan. Let's go to medium risk, tetapi sebelum tu let's take a quick break. Okay. Lepas tu kita akan sambung dengan medium risk. See you. Alright, selamat kembali kepada episod 17 apa lupa podcast. Mana lupa? Tak sebab banyak sangat cakap pasal investment tadi, dia macam terus rasa jutawan lah. Terus rasa jutawan. Tak ada rasa jutawan, rasa stres sebab investment tak naik sangat ni. Okey. Jadi sebentar tadi kita telah cakap tentang low risk investment. Tetapi dalam masa yang sama juga, Dishan, kita sebelum kita terlupa, ingatkan nanti apabila kita sampai ke penghujung segmen ini untuk juga cakap tentang liquidity. Dekat mana ada beberapa yang lebih liquid, bergantunglah kepada apa kita punya keperluan semasa dengan duit itu. Jadi berbalik semula kepada low risk, satu lagi yang saya nak tambah, Dishan, sebelum kita pergi ke medium adalah satu, ini saya sendiri baru tahu, iaitu pelaburan hartanah berhad. Maksudnya dekat sini PHB, iaitu satu syarikat yang GLC lah berkaitan dengan kerajaan, dia menyediakan saham untuk kita melabur di dalam hartanah. Dan dekat sini saya baca dia punya fund juga adalah fixed price. Dan dia lebih kurang berapa, paling the latest return yang saya boleh baca di sini adalah 5%. Which is good. Ya, betul. Dan dekat sini dia memainkan peranan lah sekiranya anda nak diversify portfolio, tak nak saham je, hartanah adalah satu lagi option yang anda boleh fikirkan. Okay, so itu adalah low risk, Dishan. So apakah medium risk sederhana? Risk sederhana, saya akan klasifikasikan K12SP EPF kita sebagai medium risk. Walaupun somehow government supervise, government body apa semua, but still for me it's a medium risk. Sebab you can also, there's potential of you losing money kat situ. Walaupun it's close to impossible, tapi the possibilities ada. K12SP, and then maybe in terms of yang money market funds, yang macam platform-platform, contohnya macam apa, Wahid, Rais. Wahid bukan money market fund.
Bukan lah. Bukan. Dia yang macam money market fund adalah TNG. Okay. TNG Go. Selepas itu Rais. Dan juga yang boleh saya fikirkan contoh macam Stashaway, Simple dan juga Versa Cash. Ya, betul. Jadi money market fund ni dia diinvest dalam apa, Dishan? Saya tak sure ni pasal apa sebab saya tak pakai sangat. Okay. Kecuali Tashengo. Okay. Sebab Tashengo saya tengok return dia quite stable and it's liquid. Dia tak adalah liquid sangat tapi semi liquid lah. Dalam 2-3 hari saya dapat boleh withdraw. So Tashengo Plus sahajalah money market fund yang saya pakai. Selain daripada tu saya tak pakai sangat sebab I don't really see the value in having a medium risk punya investment. Sebab for me, my personal portfolio, I just share. I have it on the conservative one and I have it at the high risk ones. Sebab saya rasa in the medium ni, I mean, I'm not at the age to play safe tau. Macam I can go to the extreme sebab masih muda kan Zat. I mean, I have nothing much to lose. So I go for high and also the lowest. Lowest ni just emergency fund lah. Tapi bukan duit awak banyak ke dalam Tashengo tu? Tak ada. Jangan Tashengo awak banyak kan? Wah, suka hati. Kita pernah cakap kita sambung. Ada contradictory kat situ Tetapi betul Dishan. Tetapi dekat sini adalah di mana saya mungkin tidak berapa bersetuju sebab again, bila kita bercakap tentang risiko, dia adalah very subjective. Yeah, true. Depending on your financial appetite. Selera apa financial? Selera kewangan. Selera kewangan. Oh, buruk benar nama dia. Selera kewangan dan selera kewangan Dishan melabelkan ETF sebagai medium risk. Tapi saya labelkan ETF sebagai low risk sebabkan dia punya tie dengan government. Apabila ada intervention daripada government, saya rasa duit tu sangat-sangat susah untuk jatuh. Investment tu lah. Jadi kat situ money market fund saya setuju dan juga kat sini saya nak list down juga robo-advisor. Jadi robo-advisor ni merupakan satu platform di mana awak letak duit awak dekat satu tempat dan yang akan investkan duit awak tu bukanlah orang tetapi dia adalah robot. Dan robot ni akan investkan ke dalam ETF yang ada di dalam dunia ni. ETF tu apa Dishan? I have no idea what it stands for. I also have no idea what it stands for. Dekat sini dia tak tulis. Tetapi ETF ni adalah satu model ataupun dia tengok contohnya. Kita bagi contoh yang paling senang iaitu S&P 500. Untuk semua untuk kita punya pendengar dan penonton punya maklumat, S&P 500 adalah satu list yang dia listkan 500 company yang paling lukratif dekat dalam Amerika Syarikat. The top 500. Dan adalah dekat situ ada Apple, ada Alphabet, ada Amazon dan sebagainya. Jadi apa yang ETF buat, dia akan tengok kepada list 500 tu, dia akan invest ke dalam company 500 tu. So daripada situ adalah S&P ETF, S&P 500 ETF, iaitu ETF yang mengikut setiap S&P company dalam S&P 500. Jadi itu yang bermaksud ETF. Maksudnya selain daripada awak invest dalam satu company, ETF membolehkan awak invest dalam beberapa company. Tetapi dia punya nilai sikit-sikit lah dan bila awak invest dalam satu company, awak menjadi shareholder company tu. Awak ada saham, awak ada stake lah dalam company tu. Tetapi pemilik company. Awak in a way awak boleh attend AGM dan sebagainya. Tak boleh lah, tak cukup besar. Mungkin boleh kalau besar kan. Kalau besar lah. Tetapi ETF bukan awak yang memiliki saham tu. Saham tu akan dimiliki oleh orang yang manage ETF tu. Tetapi awak akan mendapat dividen daripada situ sebab dia menggunakan duit awak. Betul. Itu adalah ETF. Jadi untuk robo-advisor yang saya boleh fikirkan kat sini ada beberapa jenis iaitu Stashaway yang famous. Stashaway dan juga Disha ada sebut tadi Wahid Invest. Wahid Invest very famous sebab dia daripada US. Stashaway adalah market Singapore. Lepas tu kita ada juga Versa. Sebelum tu just highlight about Wahid kan. Why is it very famous? Why is it very famous dekat Malaysia? Because dia adalah robo-advisor yang syariah compliance. Yes. Dan kenapa dia boleh syariah compliance adalah sebab dia hanya melaburkan duit-duit yang telah diterima oleh dia punya pelanggan dia ke dalam ETF yang syariah compliance.
Exactly. Dan untuk pengetahuan semua, Wahid juga ada ETF dia yang sendiri. Dekat US yang hanya menumpukan kepada company-company yang syariah compliance. Lain daripada Stashaway. Stashaway, either you pergi ke Stashaway biasa ataupun Stashaway BlackRock. Dua-dua adalah non-syariah compliance. Dan juga kita boleh pergi ke Versa. Versa adalah satu ETF ataupun robo-advisor yang dimanagekan oleh Huam Capital. Huang ni adalah Afin Bank tak silap saya, tapi again kalau salah nanti saya akan betulkan, tapi dia adalah Huam Asset Management. Jadi Huam Asset Management ada dekat bawah Versa ni, dia ada dua jenis, iaitu satu adalah syariah compliance dan satu lagi adalah non syariah compliance. Jadi dekat sini juga dah sampai, bila kita dah sampai tahap ni Dishan, untuk pendengar dan penonton kita punya pengetahuan, sangat-sangat penting untuk bukan sahaja anda lihat kepada risk tolerance, tetapi juga anda kena lihat kepada whether it is syariah compliance atau tidak. Ada satu teori yang mengatakan bahawa ada orang lah, bukan teori, ada orang yang mengatakan bahawa apabila satu portfolio itu adalah bukan syariah compliance, dia lebih menguntungkan sebab lebih banyak company yang kita boleh pergi kita boleh investkan. Tetapi dekat sini Dishan, ini pengalaman saya sendiri, mungkin Dishan boleh bagi tahu pengalaman Dishan pula. Saya invest di dalam Wahid Invest dan saya mendapati bahawa Wahid Invest punya performance adalah sangat-sangat baik. Lebih kurang 18% sekarang ni yang saya dapat daripada saya punya total investment. Jadi dekat situ saya mengatakan bahawa tak semestinya. Apa yang penting tentang ETF, performance ETF ni adalah kepada market di luar sana, iaitu performance company itu sendiri dan juga apa ETF yang dia track. Itu sangat penting. Sebab contoh macam dekat Stashaway, dia track banyak ETF. Ada S&P, tetapi ada juga dia boleh track dekat ETF dekat Japan, dia ikut Canada punya market. Jadi dekat situ dia very diversified. So misal kata kalau portfolio dekat contohnya dalam portfolio Stashaway awak ada banyak jenis saham. Lepas tu dalam saham tu sendiri ada lagi gold lah, cash reserve lah, bond lah dia invest in. Jadi misal kata kalau ada any ataupun lebih daripada satu yang tak perform dengan baik, jadi jatuhlah awak punya awak punya interest dekat situ. Tetapi macam dekat Wahid, dia punya portfolio performing well. So at the end of the day, dia bukan pasal syariah compliance atau non-syariah compliance yang lebih menguntungkan. Dia adalah tentang apa portfolio yang diinvestkan oleh robo-advisor ini. Dan ada setengah robo-advisor, dia allow for customization. Contohnya macam Stashaway, dia boleh custom, you nak invest 100% dalam S&P 500 sahaja. Oh, okay. Jadi itu adalah robo-advisor dan dia sangat-sangatlah mudah Dishan untuk digunakan. Usually dia punya signing up adalah lebih kurang RM100 you perlu masukkan deposit. Tak banyak. So dia adalah untuk orang macam kita Dishan, orang biasa, orang yang baru nak start dengan hidup kita, it is a good platform for you untuk mula mengenal apakah itu pelaburan. That is robo-advisor. Okay. Part yang Aizat cakap pasal non-syariah compliance earn lebih daripada syariah compliance, it's sort of betul juga kat situ. Perspektif tu sort of betul sebab kalau kita tengok in terms of EPF ada bahagian yang syariah compliance and non-syariah compliance. And kalau kita tengok by record, yang syariah compliance ni selalunya rendah dia punya percentage of return, dividend yang dibagi compared to non-syariah compliance. So it depends platform mana kita tengok. Mungkin Wahid sebab dia 100% syariah compliance kan. Mungkin kalau dia non-syariah compliance dia boleh bagi 50%. Tak ada. So it depends lah kita macam mana kita do our portfolio kan. Sebab kalau macam you really need an investment dalam syariah compliance, you do it. Betul. EPF pun tukar, sebab kita boleh tukar akaun kita kepada syariah compliance dalam EPF. And also kalau macam Wahid tu dah memang 100% syariah compliance. Kalau macam jenis yang nak I don't know, nak yang non-syariah compliance, mungkin boleh try platform-platform lain yang macam Stashaway ke apa tu semua tu.
Ya, Saya tak ada berapa knowledge sangat pasal money market fund ni. Sebab saya tak berapa berminat lah dengan benda ni. Saya baru cakap tadi duit awak banyak pak kat atas singgul. Tapi tak apa. Tak senggol tu sebab return. Itu money market fund lah tu. Liquid. Ya, money market fund dia liquid, Ishan. Yelah, saya nak bayar tak senggol. Aduh. Untuk pengetahuan semua, ini kita akan sentuh lebih lanjut dalam liquidity bila kita sampai kat topik itu. Tetapi antara sebab kenapa money market fund digemari oleh ramai orang, contohnya macam Tashingo Plus. Tashingo Plus. Tashingo Plus adalah kerana dia senang keluar duit. Dan itu adalah satu perks kenapa money market fund itu famous. Sebab macam robo advisor yang saya telah cakap sebentar tadi, susah untuk keluarkan duit. Bukanlah susah, lebih rumit sedikit. Memerlukan masa dalam 2-3 hari bekerja. So that is the medium risk, Tishan. Apakah high risk? High risk senang je, 3. Okey, 3. Stocks. Ingat 3 perkara sebelum stocks, forex, gold. crypto. Oh, okey lah, crypto, betul. Ingat 4 perkara. Okey, ada lagi ke? Macam ada tau. Mungkin ada lah, but yang the one that I have in my mind 4 ni. Real estate tak? Real estate boleh jadilah. Hai. I mean, kita cakap pasal nak start hidup Zat, takkan nak go real estate Zat. Mungkin betul. Okey, fine. kita ambil konteks orang yang baru start hidup yang biasa-biasa lah. Biasa-biasa gaji 2,000 3,000. Okay. So Dishan ada 4 tadi. Let's go into the first one, stocks. Okay, stocks. I highly recommend people to go into stocks. Sebab daripada you pergi kat robo-advisor and you dapat 5% return, baik you belajar how they invest ataupun you copy their trading ke apa ke, their portfolio, you invest sendiri, you will get higher return. Sebab at the end, kalau you pergi dekat robo-advisor ke apa benda platform-platform tu, you kena bayar sikit lah, dia orang akan ambil commission lah apa semua. So at the end, you will lose some amount. Paling tak pun maybe 1 or 2%. I'm not sure lah how much it is charges. Tapi I'm assuming it's around that. Maybe you can share as well. You have experience on it. But might as well you learn something, you learn a bit, invest dalam stocks. You don't need to be a day trader. Setiap hari duduk tengok chart yang macam dalam TikTok, influencer tu semua. Contoh paling lah, bangun pagi lifestyle, a day as a trader kan. Tak payah. Stocks ni, dia just you beli, you nampak trend. If you rasa, I would say sort of stocks ni safe kalau you beli, you know what you are buying. Sebab if the price doesn't go where you're expecting it to go, at least you get a dividend. Ikutlah, ikut company tu. Tengok bayar company, macam mana betul. Kan. Ada yang bayar ikut half, like setahun 2 kali. Ada yang bayar by quarter. Ada yang bayar setahun sekali per annum. So it depends on company. So kalau stock, contohlah you beli harga RM10, you are expecting it to go to RM50. Takkanlah esok terus jadi RM50 kan. So you will have to wait. But at that time yang you tunggu tu, you akan dapat dividend. So somehow I think rather than, ni untuk orang muda, saya cakap untuk orang muda, daripada you pergi dalam robo-advisor yang you jadi pemalas, baik you belajar sikit, take some initiative to gain some knowledge. Tak payah knowledge banyak sangat pun sebenarnya lah. If you are not expecting to be a millionaire using stocks lah. Kalau just nak kalahkan inflasi, nak just beat inflation and make some profit at the side, you can learn a bit about stocks and start investing in stocks. Kau nak cakap aku malas ke ni? Up to you how you wanna take it. Okay. Fair enough. Dah boleh start ke tak? Tapi betul apa yang Dishan cakap. Stocks ni adalah untuk mereka yang rajin untuk mencari peluang. Kerana kalau you tak pandai cari, you tak nak cari, main balun je apa benda share yang ada, itu recipe for disaster lah. Jadi benda yang pertama, again, saya tak pernah melabur dekat saham. Mungkin awak boleh share juga nanti platform apa yang awak gunakan, Rakuten Trade ke apa benda ke. Sebab yang saya tahu Rakuten Trade. Saya pakai ni je lah, apa nama dia?
Mana phone alam phone kat situ. Apa benda? Yang bursa punya platform je. Oh ya ke? Ah. Okay. So bursa apa nama account dia? Like you kena buka satu account. I forgot. Letak kat bawah? Nanti kita letak kat bawah. You kena buka satu account. Ni kalau local stocks Malaysian stocks. Kalau nak main kat bursa lah. Kau main lah, trade lah. Betul lah tu. Istilah yang betul lah. Kan saham ni pemain awak. Jangan. Saya bukan jutawan. Okay. So kalau nak trade dalam bursa Malaysia, kena buka this one account. Serius lupa nama dia. Dekat setiap bank. Setiap bank adalah dia punya you boleh buka that account dekat bank-bank yang tertentu. Tapi the catch is setiap bank ada dia punya charge juga. Dia macam mana dekat situ pun ada charge, betul. Sini pun ada charge. Tapi charge kat sini I have no knowledge, tapi I'm expecting charge kat sini smaller than that lah. That's my expectation je lah. So bila you buka account tu, then daripada situ you boleh trade, you boleh buat pembelian, penjualan apa semua kat situ. Betul. Dia saham ni, again ini saya punya pendapat pula. Dia bagus kalau awak you have the time, you have the capacity, bukan saja untuk belajar macam mana. Sebab nak buka account pun dia kena belajar juga macam mana nak buka kat sini Rakuten macam mana apa sebab kenapa saya sebut Rakuten ni? Rakuten adalah account yang saya ada. I see. Rakuten Trade. Sebab antara charge ataupun servis yang offer charge yang paling kurang Rakuten adalah antara salah satunya. I see. Okay. Dan dia offer, dan you boleh expand kepada market US dan juga China melalui dalam Rakuten tu sendiri. So, dah start trade stock kan ni? Tak, saya tengok je. Oh, tengok. Okay. Which comes to my second point adalah entry point dia sangat mahal. Dia boleh jadi mahal. Maksudnya kat sini kalau awak nak beli saham, awak tak boleh beli satu. Tak boleh. Dia kena beli minimum. Dia kena beli ikut minimum dia. Contoh macam 12 blok ke apa benda. Dia ikut lah, ada yang 10, ada yang 15. Macam tu lah dia ikut. Memang literally dia ikut market. And it could go up until thousands. Itu benda biasa. Jadi sebagai seorang yang baru start, dia bukan friendly to starters yang baru nak mula berjinak-jinak dengan saham. Sebab you kena ada capital, bukanlah capital yang banyak, tetapi capital yang cukup, memadai. Dan itu adalah stocks. Dalam masa yang sama juga Dishan, apabila kita cakap tentang stocks ni, kita kena cakap juga beberapa stocks yang famous lah orang selalu beli, iaitu macam Maybank dan sebagainya. Banks. Senang cerita, banks kat Malaysia ni stok yang paling stable lah. Dan dividen dia banyak. Dividen dia pun banyak. Betul. Dividen dia boleh kalahkan inflation and bagi lebih banyak return sebenarnya. Exactly. Itu sebab tak senang nak dapatkan bank punya saham. Dia entry point dia sangat-sangat mahal. Dia mahal. And dia punya number of stocks pun tinggi juga. Betul. Dan satu lagi yang katakanlah kalau penonton kita dan pendengar kita berminat untuk main stock, saya heavily recommend, bukan saja you buat satu pembelajaran ataupun you do your study before you invest your saham, you invest your money into a particular saham dekat satu syarikat, tetapi baca prospektus dia. Prospektus untuk makluman semua adalah apabila kita nak melabur saham dekat bursa, maksudnya company tu dia perlu jadi public listed. Dia perlu public listed, dia perlu go through IPO, initial public offering. Yes. Selepas dia dah buat perkara tu, barulah dia boleh masuk dalam, tak kisahlah dia masuk main list ke, ace list ke, mana-mana list lah. Dekat dalam bursa kita ada 3 list. Main list adalah yang paling besar lah. Sewaktu IPO tu, sebelum dia nak masuk IPO, dia perlu sediakan satu dokumen yang kita panggil sebagai prospektus. Prospektus adalah satu dokumen yang menceritakan tentang apakah company itu daripada A sampailah ke Z. Apakah risk dia, apakah dia punya exposure, apakah dia punya keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Daripada situ you akan tahu company ni ada, kalau you bacalah, kalau you hadam, you faham apa yang nak dicari dalam. Sebab prospektus ni lebih kurang 1000 muka surat boleh jadi. Banyak. Jadi kalau you tahu nak cari apa dalam prospektus, you akan tahu sama ada company ni boleh grow atau dia akan jatuh. Dekat situ is why it is important for you to do your research. Yeah. And just to share as well, kalau untuk orang yang rajin dalam stok tapi malas untuk membaca, sebab saya bukan budak law, tak adalah saya nak baca sampai beribu muka surat kan. So the one that I'll see is which industry it is, the particular stock.
So make sure you are familiar with the industry lah. You tahu, ada pengetahuan sikit dalam industri tu. And kedua, tentang tengok dia punya financial report. Dua benda ni lah yang saya selalu tengok. Dia punya background apa panjang tu semua tak ada lah nak tengok sangat. And satu lagi Ishan, kalau saya boleh tambah sebelum kita go for a short break adalah yang ketiga, make sure that you are always up to date with the news. Yes. Sebab apa contohnya kalau katakanlah kan you berminat nak invest dalam industri peralihan tenaga misal kata. Lepas tu you tengok dalam berita government banyak keluarkan inisiatif ataupun polisi-polisi yang berkenaan dengan peralihan tenaga. Bila government dah keluarkan satu polisi ataupun beberapa polisi contohnya macam NETA dan sebagainya, so confirm apa industri yang berkaitan dengan peralihan tenaga dia akan boom kat situ. So that is why it's important for you to be not only financially literate tetapi juga current issues literate. Yes. Kalau tak percaya, tengoklah lepas kertas putih tobacco tu dibatalkan, apa jadi kepada industri tobacco. Let's take a short break. Let's take a short break. Nice.